Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saya hormati tuan-tuan dan puan-puan bakal-bakal tamu Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini kita menyambung lagi diskusi umrah kita. Jika diskusi yang lepas saya telah membicarakan secara ringkas tentang niat dan niat bersyarat, di mana niat itu kita lapaskan atau kita jatuhkan di hati kita apabila kita berada di mikat. Ataupun harus juga, boleh juga kita lafazkan atau jatuhkan niat itu sebelum sampai mikat, ya. Tetapi kalau selepas mikat, maka baru kita ingat untuk niat, terlupa niat di mikat tadi, kita hanya berniat di dalam perjalanan selepas mikat menuju ke Tanah Haram Mekah, maka teruskanlah manasik umrah itu, teruskan umrah, tetapi kita kena bayar dam, iaitu dam di mana kita tidak berniat di mikat tadi, ya. Okey, kita sambung balik. Sebelum kita melafazkan niat umrah tadi, bagi orang lelaki, bagi kaum lelaki telah siap sedia memakai pakaian ihram. Jangan selepas kita niat maka kita pakai ihram. Automatik kita kena dam, ya. Bagi wanita, dia tidak ada begitu banyak larangan, sekadar pakaian yang tidak menampakkan tubuh badan, maka itulah pakaian dia di dalam ihram. Jadi, selepas saja kita melafazkan niat ihram tadi, secara otomatik kita telah berada di dalam satu lagi wajib umrah. Ingat, ya, wajib umrah, iaitu yang pertama tadi niat di mikat, yang kedua ialah kita terikat dengan larangan-larangan dalam ihram. Jadi kali ini kita nak berbicara tentang larangan-larangan dalam ihram bila berlaku, ialah selepas saja kita menjatuhkan niat mengerjakan umrah, automatik berlaku larangan ihram. Larangan ihram ini hanya akan berakhir setelah kita selesai bertahalul. Bermakna sepanjang kita berniat, selepas niat tadi kita dalam larangan ihram, kita sampai ke Mekah, kita mengerjakan tawaf, kita mengerjakan sa'i, sehinggalah ke peringkat kita bertahalul. Selesai saya tahalul mengikut tertib dan sebagainya, maka selesailah manasik umrah, barulah selesai kita punya larangan ihram, ya. Bertahalul saja, selesai tahalul, maka bebaslah kita larangan ihram. Kali ini kita nak bercerita tentang 13 larangan ihram mengikut daripada mazhab Syafi'i kita. Saya tambah sikit lagi. Dibagi lelaki pakaian ihram, ya. Pakaian ihram, dua helai kain ihram tadi, satu bentuk di atas, satu bagian bawah, dan selipar atau sandal yang kita pakai itu hendaklah menampakkan kelima-lima jari kita, anak jari yang kaki kita, dan tumit kita hendaklah nampak, ya. Jadi boleh pakai apa saja, kasut, selipar, apa saja, dengan syarat ada lima anak jari kaki kita nampak dan tumitnya nampak. Itu syarat-syarat pakaian ihram itu. Okey, kita sambung balik pada 13 larangan ihram tadi. Larangan ihram yang pertama ialah bab pakaian, ya, pakaian. Larangan pertama ini bab pakaian menutup kepala, ini bagi jemaah lelaki saja. Jemaah lelaki selepas saja niat ihram tadi, di atas kepala ni dah tak boleh tutup apa-apa, ya. Hatta tak boleh pakai songkok, tak boleh pakai kopiah, pakai serban dan sebagainya. Maknanya niat saja dah tidak ada apa di atas kepala itu. Bagaimana kalau dia memakai payung? Harus dia memakai payung, ya. Sebab payung itu bukan dianggap di atas kepalanya, dia hanya sebagai satu benda yang di luar kepalanya. Mungkin panas hujan, dia boleh menggunakan payung, boleh bertidur di bawah khemah, kenderaan dan sebagainya. Ini larangan yang pertama, menutup kepala bagi lelaki. Yang kedua, memakai pakaian bersarung atau berjahit dan bercantum. Ini juga larangan untuk lelaki, ya. Bila dia kena, daripada mula dia berniat umrah tadi, ya, sepanjang masa dia mengerjakan umrah tadi, ya, sehinggalah dia bertahalul. Bertahalul maknanya sama ada dia bergunting atau bercukur, ketika itu barulah bebas dari larangan ini, ya. Tak boleh selepasnya tadi, maknanya tak boleh lagi nak pakai seluar,
tak boleh pakai seluar dalam, tak boleh pakai kemeja, nak pakai stokin atau kasut yang menutup jari-jari kaki dan tumit, nak pakai kain pelekat dan sebagainya, tak boleh pakai dah, ya. Maknanya tak boleh pakai pakaian yang bersarung atau berjahit dan bercantum, ya. Bagaimana pula kalau dia memakai tali pinggang, tali pinggang, cincin, jam tangan, cermin mata, beg, galas, gelang jemaah haji dan sebagainya, itu tidak mengapa, itu aksesoris saja, ya. Bagaimana pula kalau yang lelaki tadi itu dia tak biasa pakai kain ihram, tak boleh pakai seluar dalam dan sebagainya, maka haruslah dia memakai cawat, dengan syarat cawat itu diikat secara riben di sebelah tepi kiri dan kanannya. Boleh pakai cawat dengan ikatan riben, ya. Kemudian boleh juga pakai kain pelekat. Tadi saya sebut tak boleh pakai, tetapi kain pelekat ini boleh dipakai macam kita pakai tuala saja. Kita letak kiri, buka kain pelekat, kiri kanan saja. Maknanya kita tidak menjarungkan di melalui kaki atau kepala kita, ya, begitu. Bagaimana pula kalau kain ihram tu longgar? Longgar, sebab itu boleh pakai tali pinggang. Jadi tak ada keperluan sangatlah nak pin sana pin sini, sebab tali pinggang tadi dah menguatkan kita punya kain ihram tadi. Kemudian yang ketiga, menutup muka atau sebahagian besar kawasan muka. Ini larangan untuk wanita. Mana selepas saja niat ihram tadi, niat umrah tadi, maka automatik kita berada dalam ihram. Wanita tadi tak boleh dah tutup muka. Pakai purdah pun tak boleh, ya. Atau nak pakai mask pun tak boleh. Ini dia punya larangan dia, ya. Nak pakai cermin mata yang besar, ya, cermin mata boleh pakai, tapi kalau pakai sunglass yang besar sampai menutup sebahagian muka ni, nak besar punya sunglass ni, maka itu juga dilarang, ya. Okey. Tapi kalau dia nak pakai mask tadi sebab kesihatan, mungkin dia tak boleh abuk, nanti dia akan ini, maka boleh pakai dengan syarat kena bayar dam. Kena bayar dam, ya. Okey, boleh pakai tapi kena bayar dam. Tak boleh pakai cooling fiber di dahi. Tak apa sihat dia pakai cooling fiber kat dahi ni. Cooling fiber di dahi, maka ini juga tidak boleh dipakai semasa dalam ihram bagi wanita. Tetapi kalau dia pakai koyo yang ditampal di sebelah kiri kanan, kecil saya dia, maka bolehlah dia memakai koyo itu. Larangan yang keempat, memakai sarung tangan. Sarung tangan, ya, larangan bagi lelaki dan wanita. Mana selepas saja kita menjatuhkan niat untuk mengerjakan umrah, otomatis tak boleh pakai sarung tangan dah. Kalau wanita dia pakai sarung tangan, tak boleh pakai sarung tangan. Lelaki pula jangan dulu nak pakai sarung tangan, sarung tangan ais ke apa ke, ya, ski ke apa ke, tak boleh pakai, tak boleh pakai, sebaik saja kita dah mula niat tadi, ya. Tetapi kalau semasa di dalam bas atau kapal terbang kita sejuk, kita gunakan selimut atau tudung kita simpankan tangan kita di bawah telekung, di bawah selimut, itu tidak mengapa. Larangan yang kelima ialah memakai wangi-wangian di pakaian dan di tubuh badan, ya. Tak boleh pakai dah. Jangan dah lepas kita niat umrah tadi, kita pula memakai wangi-wangian. Nak berwangi tadi semasa kita mandi sunnah ihram tadi boleh. Tetapi dah kita berniat umrah, maka kita ada larangan dalam ihram, otomatis tak bolehlah kita nak sembuh-sembuh punya wangi perfume dan sebagainya itu. Bagaimana pula makanan dan minuman yang berbau wangi? Kek itu berbau wangi sebagainya, tidak mengapa, boleh makan. Ataupun air teh bunga wangi, tak mengapa, itu makanan dan minuman saja, ya. Tapi jangan duk kata-kata pula, hidu sana, hidu sini, hidu sana, hidu sini, kita mencari masalah itu, ya. Tapi sekadar makan minum itu tidak mengapa itu, ya. Bagaimana pula wangi-wangian yang ada pada ubat gigi? Boleh gunakan atas sebab kesihatan, ubat gigi, sabun mandi, shampoo, minyak angin, ya, minyak cakapak, lotion dan sebagainya bagi tujuan perubatan. Untuk perubatan, kita boleh pakai sabun, shampoo dan sebagainya, boleh.
atas dasar perubatan, bukan tujuan nak berwangian, ya, untuk kesihatan. Makcik tu asyik sakit kepala dia nak kena pakai, minyak kapak, tak mengapa, tidak menjadi satu kesalahan itu. Kalau dia pakai minyak wangi secara tak sengaja, dah pakai kain ihram semua, tiba-tiba dia tersembur minyak wangi, tidak mengapa. Tapi seberapa segera kita hilangkan wangian tersebut dengan apa cara kita, sekadar termampu kita, ya. Tapi dia tak sengaja, tidak menjadi satu kesalahan. Yang keenam, memakai minyak di kepala, janggut dan semua bulu muka selain yang tubuh di pipi dan dahi. Kita pula dah niat ihram tadi, dan niat nak menjaga umrah dan ihram atasnya, kita pula sampu bright cream kat rambut kita, kita sapu minyak-minyak dekat pada kita punya janggut dan sebagainya. Maka ini tidak dibenarkan, ia adalah larangan. Tetapi bagaimana pula kalau dia memakai lotion, ya, untuk matahari panas sebagainya, dia pakai sunblock dan sebagainya, maka itu diharuskan pakai dan sebagainya. Tapi dengan niat bahawa yang dipakai tadi itu niatkan untuk kesihatan dan bukan untuk berwangi-wangian. Yang ketujuh, menanggalkan rambut atau bulu dari mana-mana anggota badan dengan apa jua cara. Ini larangan lelaki dan wanita ni. Bila niat saja mengerjakan umrah tadi, dah buka puasa, maka tak bolehlah kita kita ambil pisau cukur pula kita punya janggut, ambil gunting kita terimisai, kita tak boleh buat. Sebaik saja kita telah melaksanakan niat tadi, ya. Tapi kalau rambut itu gugur, kita mandi-mandi, rambut itu gugur dengan sendiri ketika mandi, atau kita bangun daripada tidur, tengok-tengok ada beberapa helai rambut dan sebagainya, maka dia tidak dianggap kita menanggalkan rambut itu, ya. Dia gugur, ya, dan sebagainya, maka tidak kena dam. Dia gugur dengan sendiri, tidak kena dam, ya. Harus mencabut kulit bibir, kaki dan tangan melupas. Bibir kita ni orang panggil dia pecah-pecah, ya. Harus kita cabutkan dia, ya, benda itu, dan sebagainya. Tangan kita melupas, kita cabut dan sebagainya, tak mengapa. Yang ke-8, memotong, mengerat atau mengikis kuku. Ini satu hal juga pula. Dah lepas kita niat, kita pula ambil pengetip kuku, duk ketip kuku kita. Tak boleh. Tak boleh, semuanya, ya. Tapi kalau kuku kita tadi, setelah kita niat ihram, niat umrah ihram tanya, tiba-tiba kuku kita ni, dia orang panggil kuku tu termasuk diisi, kuku cagu, mengganggu pada ibadah kita, maka boleh kita mengetip kuku yang mengganggu kita tadi, ya, dan tidak dikena dam, ya. Boleh kita membuang kuku tersebut. Yang ke-9, menebang, memotong, mematah, mencabut, menggerak dan membinasakan pokok-pokok di tanah haram. Ini larangan untuk lelaki dan wanita, ya. Lepas niat tadi, ini juga larangannya, ya. Jangan pula kita tiba-tiba lepas tu dah lepas niat kita tebang pokok sebagainya di tanah haram, di tanah haram Mekah, begitu, ya, gitu. Ke-10, memburu, menembak, menangkap, mengurung atau membinasa binatang buruan darat yang halal dimakan. Buruan darat yang halal dimakan, ya. Maka selepas saja kita niat di mikat, sama ada di Bir Ali, daripada Madinah kita masuk di Bir Ali. Kalau di luar Mekah kita dari Indonesia di Qarn Manazil, kita tak boleh melakukan benda ni. Ataupun selepas kita niat untuk mengerjakan umrah yang sunat, sama ada di Tanaim, Hudaybiyah, Jiranah dan sebagainya, larangannya tetap sama, ya. Dibolehkan kita bunuh binatang buruan, seperti dibolehkan membunuh selain binatang buruan. Tiba-tiba ada haiwan berbisa serangga yang mungkin berbahaya pada kita, bolehlah kita bunuh, sebagainya. Tapi binatang buruan lain, hatta burung merpati yang ada di Mekah tu pun jangan duk kita tiba-tiba ambil batu baling lah dan sebagainya, maka kita kena dam dia. Yang ke-11, larangan untuk lelaki dan wanita juga, ya. Larangan yang ke-11, menikahkan atau wakil nikah. Selepas berniat menjaga umrah dan mi'raj tanya, maka tak bolehlah kita pula nak menikah,
Dan tipu larangan ihram tadi, nak menikahkan orang atau nak jadi wakil nikah, tak boleh, ya. Menikah dalam ihram hukumnya haram, berdosa, dan akad nikah itu tidak menjadi, tidak sah akad nikah itu. Dalam keadaan kita dalam ihram, kita menikahkan orang, bernikah dan sebagainya, maka nikah tidak sah, berdosa, hukumnya berdosa. Yang ke-12, melakukan mukadimah persetubuhan. Mukadimah ni permulaan persetubuhan, orang panggil gadengan sebagainya, dah kena ihram, maka dia mungkin dia bukan saja tak boleh, tetapi mungkin kita kena fikir balik waktu kita naik bas, kita naik kapal terbang, kita duduk dengan isteri kita dan sebagainya, benda ni pun kita kena jaga supaya tidak melakukan mukadimah persetubuhan. Yang ke ulang balik ayat 12 tadi, okey, kalau kita mencium atau memeluk pasangan yang sakit tanpa menimbulkan syahwat, maka boleh, ya. Suami isteri berbimpit tangan dengan tujuan keselamatan, maklumlah nak pergi, nak minta jalan sebagainya, maka suami isteri tadi berpegang tangan, tak menimbulkan syahwat, maka tak mengapa, dia harus dilakukan dan boleh dilakukan. Dan yang ke-13, juga larangan bagi lelaki dan wanita, iaitu melakukan persetubuhan. Semasa dalam ihram tadi, maka kita melakukan persetubuhan, ya, dalam keadaan dalam ihram, maka boleh menyebabkan kita punya umrah itu tidak sah, dan mungkin boleh menyebabkan kita kena dam dan sebagainya, ya. Maka boleh tak dia melakukan persetubuhan tadi? Boleh selepas saja bertahalul. Tuan-tuan ingat, niat, tawaf, sa'i, tahallul. Selepas tahallul, maka habislah pantang larangnya, selesai pantang larangnya. Selepas itu bolehlah bersetubuh dan sebagainya. Tapi kalau esok lusa pergi ke mikat untuk buat umrah sunat, mikat yang di tanah halal Mekah, tetap kena patuhi balik rukun dan wajib umrah, kena jaga pantang larang balik, dan benda itu berterusan lah. Bila kita buat saja niat untuk mengerjakan umrah di mikat, automatik larangan ini tetap berkuat kuasa, dan kita kena mematuhi rukun umrah dan wajib umrah itu. Jadi harap benda ini faham kepada tuan-tuan dan puan tentang 13 larangan ini, ya. Bagaimana pula kalau larangan ini kena dam dan tak kena dam ni? Okey, dalam 13 larangan ihram ini ada dua jenis. Satu dipanggil jenis ta'aruf, jenis ta'arufu, ya. Jenis tarafu lah. Jenis tarafu. Satu lagi jenis itlaf. Saya ulang balik. Jenis tarafu, iaitu bersuka, berseronok dan merias. Contoh, jenis tarafu ini ada 9. Menutup kepala bagi lelaki, pakaian bersarung bagi lelaki, menutup muka bagi perempuan, sarung tangan, bau-bauan, minyak di kepala dan janggut, ya, mukadimah persetubuhan, bersetubuh dan nikah kahwin. 9 ni. Kalaulah dia melakukan perbuatan ini, dia ada ilmu, dia melakukan perbuatan ini dengan sengaja, maka dia berdosa dan dia kenakan dam. Tetapi dia tak sengaja lakukan disebabkan dia jahil, disebabkan jahil, tak belajar dan sebagainya, maka tidaklah berdosa dan tidak dikenakan dam. Ini jenis tarafu. Tapi sengaja langgar, dah belajar, dah ilmu, dah ada, sengaja langgar, hukumnya berdosa dan kena dam, ya. Jenis itlaf ni pula, iaitu jenis itlaf dia menggugur, menghilang atau merosak dan membinasa. Ada 4 di sini, iaitu rambut atau bulu di badan, dicabut rambut atau bulu di badan, kuku, sebut tadi, dia membuang kuku dan sebagainya, memburu atau membunuh binatang buruan. Dalam ihram dia memburu dan membunuh binatang buruan, ataupun dia menebang, mencabut pokok atau tumbuh-tumbuhan. Ini mandatory. Dia sengaja, dia tak sengaja, tetap dia dikenakan dam. Jadi nak melihat tentang dam dan tak kena dam ini, kita tengok dua jenis ini, tarafu dan itlaf ini, ya. Sebaiknya kita jaga diri kita, faham betul-betul 3 larangan ini. Sebaik mungkin kita elakkan daripada melakukan, sebab kita dah belajar, kita dah pergi kursus umrah dan sebagainya.
Jadi kalau ada yang kurang faham semasa tuan-tuan dan puan menghadiri khusus umrah yang dianjurkan, maka boleh bertanya kepada tuan-tuan guru kita yang merupakan pengkhusus umrah. Pastikan fik umrah ini sentiasa diupdatekan, sebab ada berapa hukumnya mungkin telah berubah berbanding dengan beberapa tahun yang lalu. Sekian daripada saya, mudah-mudahan kita memahami tentang 13 larangan ihram ini, supaya kita ada ilmu itu cahaya, jahil itu berbahaya. InsyaAllah kita bertemu lagi pada diskusi umrah yang lain. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.